kawan dia. Sikitlah ayat-ayat macam tu nak menunjukkan sikap. Macam mana pun ngumpat macam tu. Katalah itu ngumpat dalam sudut tu, yang kita boleh jumpa personal. Kalau kata yang jumpa umum ngumpat dalam bab orang ramai ni macam mana? Kaedah dia tinggal majlis. Memang kita tak dibenarkan dalam kaedah syarak kita. Atas kata nak mensyukuri nikmat telinga, kita dengar orang ngumpat, kita duduk majlis, kita redha. Salah. Pasal kaedah kita dalam fiqh, ulama sebut ar-ridha bil maksiati maksiatun. Redha dengan maksiat. Kita dengar orang ngumpat, kita suka dengan ngumpat dia. Bahkan kita kata, lah, betul kau cakap tu. Contoh macam tadi lah kan. Rumah besar, cantik kat luar. Ingat lantai dia bagus lah. Tengok lantai simen aja. Betul cakap kau. Dia cakap sekilo, kita tambah sekilo lagi. Betul cakap kau. Aku nak cakap dengan kau lama dah. Ingatkan aku seorang je cakap macam tu. Rupanya kau pun sama macam tu. Best. Best. Dua-dua masuk neraka. Ni yang jadi kat kita ni. Bila tak mengaji tuan, dia jadi suasana fenomena ni. Jadi yang tu yang kena asal nak sebut tadi, tak mengaji tu kena faham. Yang asal nak sebut tadi, kalau katalah ada orang yang kita istilahnya tak boleh nak tegur, jadi istilahnya paling pada dia. Pasal kita tak dibenarkan duduk semajlis yang kita redha dengan apa maksiat orang buat, khusus kita sebut tu ngumpat kan. Redha dengan maksiat adalah maksiat. Jadi kalau tak redha macam mana? Lari daripada majlis tersebut. Okey, siap. Maksudnya saya bagi penjelasan dengan ngumpat tu, tak faham kalau tanyalah. Baik, lagi. Dan antara benda yang kita tak dibenarkan dengar adalah mengadu-ngadu. Apa mengadu-ngadu ni? Istilah mengadu-ngadu ni menyebar ataupun menyampaikan sesuatu maklumat. Seseorang yang menyampaikan satu maklumat kepada orang lain yang tujuan dia untuk memecah belahkan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memecah belah dan melaga-lagakan masyarakat. Itu istilahnya mengadu-ngadu. Kita tak diajar prinsip ni. Yang asal kalau masalah ngumpat tadi, ada aib, selesaikan aib dia. Kalau ada benda yang menyebabkan ada benda tak elok, apa benda tak elok yang nama mungkar, tegah dia daripada buat mungkar. Ada benda yang dia buat kebajikan, anjurkan dia suruh buat kebajikan. Itu kaedah kita. Jadi bukan kaedah kita ada golongan ni pelaga. Golongan ni pelaga. Bukan. Itu istilahnya mengadu-ngadu. Zaman ni yang banyak mengadu-ngadu ni istilah kata mempelaga-pelaga orang. Tuan-tuan tahu tak siapa? Agak-agak siapa? Teka tak? Yang istilahnya dia ni pelaga-pelaga ke orang. Siapa lah? Tak tahu. Suruh menilai lagi, biar berfikir di petang hari. Apa ni? Dengar sumbat je senang lah. Suruh fikir lagi. Cari. Zaman ni, yang ni ialah puak pelaga paling besar ni. Apa? Ustaz Khabar. Ustaz Khabar TV. Media ni. Tambah media-media yang jenis ada istilahnya politik. Hak tu. Tak kira lah politik. Tapi politik, dasar kita politik untuk tegakkan syariat. Tapi kalau politik jadi pentas untuk pelaga-laga, habis. Out. Dan bila dia pelaga, tak dapat tidak, nanti dia ngumpat. Cuma ada dalam masalah fiqah dia ada sebut macam ni, tasawuf ada, kita bicara ke depan pun panjang jumpa insya-Allah. Apa dia? Katalah ngumpat, memang sebut aib orang salah. Tapi ada bab nanti kita akan jumpa, ada 6 orang, ada 6 golongan yang ni kita tak haram untuk menyebut aib dia, bahkan dari sisi hukum harus. Jadi kalau saya sebut dalam kes politik tu, kalau semata-mata di atas tak setujunya kita dengan dia, dia tak benda-benda yang dia buat, itu ada aib dia, kita sebut aib dia, tujuan untuk penjatuhkan dia semata-mata, bukan untuk istilahnya mengislah, nak membaikkan dia, perbuatan tu salah. Dengar dia elok ayat tu. Perbuatan tu salah. Kita kalau tengok benda tak elok, perbetulkan. Itu satu. Macam mana pun katalah macam ni, kita dah tahu perbuatan dia tak elok, kita dah perbetulkan. Dia degil, dia tak mau bagi betul.
salah. Buat macam mana? Kalau ikut dia kena buat tindakan. Itu dah nama mungkar. Bila nak mungkar ni, kadang-kadang kita tak boleh buat tindakan. Kena buat laporan polis dan sebagainya. Untuk katalah pihak berwajib buat tindakan. Kita cerita kat polis tu ngumpat. Ngumpat lah namanya tak? Pasal kita cerita aib orang. Dia ni macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Untuk dia buat tindakan. Ngumpat tak? Yang tu termasuk ngumpat yang diharuskan. Pasal apa? Mana boleh kita nak cegah mungkar yang kita tak boleh cegah, melainkan dengan orang yang ada kuasa untuk mencegah. Yang untuk dia ada kuasa mencegah tu supaya dia boleh bertindak. Yang kita kena cerita kat dia baru dia boleh bertindak. Jadi sahabat tidak kena cerita. Cerita tu namanya ngumpat. Tapi ngumpat yang diharuskan kerana nak cegah benda mungkar. Yang tu memang ada bahar dia. Kalau saya nak sebut agak panjang. Tapi sebut sekali lalu tu, nak isyarat kata ada ngumpat yang dibenarkan. Khusus saya sebut bab politik ni. Kalau ngumpat atas semata-mata nak menjatuhkan orang lain, itu adalah salah. Apatah lagi dia di pihak salah. Dia di pihak yang tak benar. Dia apa isu nak ni, apatah lagi istilahnya mengadu-ngadu. Tujuan dia nak pelaga ni, undi sikit aku menang. Habis. Kalau itu prinsip out. Tambah pula menang pula tujuan apa? Nak ada kuasa, lepas tu duit, songlap, tipu, apa lagi conquer, motor, macam-macam penipuan lah. Wani-wani duit balik kat dia. Ketua kampung pun duit kat dia. Masjid pun duit kat dia. Surau pun duit kat dia. Rukun tetangga pun duit kat dia. Semua dia bulut. Semua dia bulut. Bagi beri pun duit kat dia. Apa lagi bantuan bagi miskin pun duit kat dia. Siapa? Duduk jawatan ketua kampung, semua dia punya. Semua dia punya. Jawatan kuasa pengurusi, semua dia pegang. Semua dia pegang. Tujuan pasal apa? Untuk telah menterdarah duit. Pula tu ada istilah khianat tu. Tu macam mana? Asal saya nak sebut ialah memang ada aib tu. Dah cegah, kita dah nasihat, dah tahu macam ni, dah bagi tahu tak betul. Suruh juga. Kalau ada perlu buat laporan, harus buat laporan. Buat laporan mesti ngumpat. Harus ngumpat. Kerana nak buat laporan supaya sesuatu maksiat yang ada tu boleh dicegah. Seumpama dengan buat laporan ni, kalau sikit saya buat misal mudah itu, apa dia? Seorang isteri katalah dia aniaya, nafkah tak bagi. Siapa tak bagi nafkah? Suami dah tak bagi nafkah. Waktu boleh dia pergi pejabat agama buat laporan, kata suami tak bagi nafkah dah 3 tahun. Tak dipedulinya. Tambah pula bini, ada bini muda, bini tua, madu disedut, sepahnya dibuang. Bopi kan bahasa itu tak. Waktu 3 tahun dah tak peduli, tak bagi nafkah. Boleh pergi pejabat agama, report pejabat agama, bagi tahu keaiban suami macam ni, macam ni. Aib tak mana? Nak sebut pun aib nak tutup apa? Bab nafkah. Yang lain tak payah sebut lah. Sebut yang sepatutnya hak itu dia boleh tuntut. Di atas mana suami telah menzalimi dia. Itu dia boleh sebut. Suami saya cik telah macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Ngumpat lah. Ngumpat lah. Tapi apa hukum? Harus. Pasal apa? Pasal kita sama ada nak minta fatwa ataupun nak minta supaya pejabat agama buat tindakan. Nak buat tuntutan nafkah yang dia telah cuai. Jadi yang boleh cerita macam mana? Cerita takkan aib dia tak bagi nafkah je. Itu je. Tapi yang lain jangan cerita. Suami saya tu encik tahu tak? Hitam. Dalam hitam. Hidung penyek. Telinga capang. Gigi jongang. Tak handsome langsung. Menyesal saya kahwin dengan dia. Itu salah. Itu tak boleh. Siapa? Itu bukan hak engkau untuk cerita. Tambah cerita hak pelik-pelik tu. Cukuplah saya sebut itu sudah lah. Itu mana boleh cerita. Pasal nak yang boleh dicerita, yang dia boleh buat tuntutan adalah apa yang dia boleh buat tuntutan saja. Satu juga kalau saya sebut tadi, kalau parti-parti politik ke orang berpangkat ke apa, dia salah. Yang salah tu, apa dia buat salah tu kita dah tegur. Dia tak betul dengan kesalahan, betul nak minta supaya ada pihak buat tindakan atas dia. Yang mana dia buat salah, yang kita ceritakan aib untuk dihilangkan aib itu, dihilangkan maksiat dan dosa yang dia buat, kesalahan yang pecah amanah itu, yang kita kena buat laporan yang kita umpat dia hanya sekadar untuk menghilangkan kejahatan dia. Hak tu saja yang boleh disebut. Yang peribadi janganlah sebut. Katalah dia larikan duit masjid, macam ni kita kata pula dia ni larikan duit masjid tau. Tak padan, bini 4. Apa kena mengena dengan bini 4 itu dah buat lari duit masjid tu? Diam. Jangan duk sebut. Padahal gemuk ke dempul.
Gaji besar. Ada benda yang kita tambah aksesori tu. Yang cerita benda yang tak sepatutnya. Tu nama dia ngumpat. Yang ni yang selalunya kita bila tak amati bab hukum dan tak faham elok-elok, kita cuai menyebut apa yang sepatutnya di situ tak boleh sebut. Katalah kita nak marah artis, pasal artis ni tak tutup aurat. Kita dah tegur dia tak mau tutup. Betul apa? Dia ni tak mau tutup aurat. Jadi tutup aurat ni haram. Dia buat tu dosa. Yang tu dia sebut supaya orang jangan ikut. Itu pun antara sebab yang boleh, yang diharuskan pada kita untuk umpat. Terutama bila dia buat maksiat di khalayak ramai, nanti orang sangka bahawasanya benda tu tak maksiat. Untuk tunjukkan benda tu maksiat, dia pula buat maksiat terang-terangan. Harus kita sebut aib dia supaya orang berwaspada dengan maksiat tersebut. Katalah artis tu tak pakai tudung, dia kata berdosa besar tu, dia tak pakai tudung, berdosa. Berapa orang tengok, berapa lai rambut, berapa jam tu, dia buat persembahan, gedik-gedik pula tu. Berapa orang gairah dengan tengok dia, sebut gini. Tu boleh, takat tu boleh. Supaya orang sedar benda ni maksiat dan jangan tengok apa benda salah dia buat. Apa yang saya nak sebut. Jadi kalau yang tu yang memang tujuan supaya orang hindarkan daripada maksiat, tak apa. Tapi jangan ada version tambahan tu. Dia ni memang gedik-gedik, Taurat tak tutup. Tu dah bercerai pula tu dengan suami. Alah, nak cerita bercerai dengan suami dia. Buat apa? Apa pasal? Apa masalah cerita bercerai situ? Bercerai itu. Pasal apa? Aib. Lepas tu kalau nak panjangkan dia, ada bab dia nanti. Jumpa lah, panjang umur jumpa. Tapi hari ni tak lagut. Tapi sekadar nak sebut, kata ada bab ngumpat yang diharuskan. Sahaja saya nak sebut ke sana, pasal saya nak sebut asal tadi. Tak mengadu-ngadu. Antara yang mengadu-ngadu banyak ni surat khabar, TV ya. Tambah kita kata musim pilihan raya ke apa tuan, kita dengar macam-macam. Cukup saya sebut itu. Satu, zaman kita lah ni susah nak cari benda-benda yang baik tu, susah. Dalam bab tu lah susah saya sebut dalam bab tu. Satu sikit nak sebut ini. Tambah pula saya nak sebut ni ialah yang saya kata surat khabar ni. Kalau surat khabar yang benar-benar dia memang mengkhabarkan apa sepatutnya dikhabar, gagah juga. Tapi ini dikhabar apa yang tak sepatutnya dikhabar, bahkan dia mereka-reka perkhabaran untuk mempelagakan dengan perkhabaran dia. Yang tu istilah mengadu. Salah. Sebab kita tak diajar menyebarkan maklumat untuk pelaga orang. Tapi kita benda yang kita dah tahu benda tak elok, maklumat yang kita tahu tak betul tu, perbetulkan dia. Prinsipnya tu. Baik, kita baru sebut ngumpat, mengadu-ngadu. Dan lagi antara dosa dalam bab pendengaran yang kita tak boleh dengar, apa dia? Segala perkataan yang tiada baik. Dia bagi formula, apa nama tak baik? Umum tu Ustaz. Dia kata detail dia kena tengok dan kena tengok definisi. Baik, antaranya apa benda tak baik? Seperti bid'ah. Apa dia bid'ah ni? Yang kata perkataan tak baik ni. Antara istilah bid'ah ni apa? Perkataan-perkataan yang perkataan tu menyalahi mengikut kaedah agama. Perkataan yang menyalahi dari sisi sudut kaedah agama, sama ada bab akidah, bab fiqh, bab tasawuf, menyalahi bab agama dari sudut hukum hakam. Istilahnya bid'ah. Sebab bid'ah ni apa? Kalau bid'ah dalam bab perkataan ni, maksudnya perkataan ni tak pernah disebut oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, ulama-ulama dulu menyebut perkataan-perkataan macam ni, yang apatah lagi perkataan tu istilahnya menyimpang daripada ajaran Islam. Kita tak dibenarkan menyebut perkataan-perkataan tu. Dan atas nama bid'ah pun kita faham dah, ini adalah bid'ah. Baik. Cuma apa dia bid'ah ni? Kalau sikit dengan sebut mula, yang ni kena ngaji panjang. Syarah bid'ah je pun 3-4 jam kan. Macam mana pun kalau sebut sekali lalu, dengar saya sebut, tuan-tuan nak nilai apa? Kita buka TV, dengar ada orang baca berita. Yang ada apa? Salam satu Malaysia. Bid'ah. Dapat pahala lah sebut tu. Adakah ajaran Nabi? Saya dengar. Saya dengar kan? Saya dengar. Baik tuan-tuan tak pergi dengar cakap-cakap itu. Tak saya buka TV je kalau itu. Tak saya buka TV. TV yang ada baca berita, duk salam satu Malaysia, salam satu Malaysia, saya tak dengar. Dia kata dia, marilah kita beramai-ramai ke Syuhebo, Pekan Ipoh.
Era Fazira. Lagi siapa? Erma Fatimah. Siapa lagi? Ziana Zain. Boh pi nama-nama tu. Macam mana? Susah dengar kan? Susah dengar. Siapa? Merepek. Satu saya ngaji dulu, Tok Guru dia sebut. Saya sebut bidah dalam bab tu ya dulu. Bidah paling besar sekali dengar radio. Banyak benda maksiat kan. Saya ngaji Tok Guru sebut mudah kan. Kata apa? Radio ni buka. Kalau lah ni ada channel pergi buka. Pusing ya, pulas kalau jenis pulas lah. Jenis model ni main scan tu, scan tau. Mana line yang ada? Contoh tengok apa bunyi dia. Semua muzik, nyanyi, lagu kan. Walaupun radio FM, TV3, radio 3 ke apa kan. Memang dia ada kadang-kadang siaran-siaran yang membentuk agama, ceramah dan sebagainya. Tapi selang antara tu apa? Muzik. Apatah lagi yang memang stesen dia nyanyi lagu ni. Saya pun saya tak kaji buka radio kan. Tapi duk pergi kedai kadang-kadang ada orang duk pasang radio tu, dia ada stesen muzik ni. Dia kata apa? Radio music anda. Maksudnya cerita apa? Muzik je. Satu saya dah sebut ni, saya ngaji dulu pasal ada Tok Guru tadi ni. Celakalah siapa yang memang 24 jam duk buka radio. Baik tutup dengar. Tambah duk pasang karaoke, duk pasang muzik duk. Tah lagu menatang apa-apa lah tau. Hari tu pun nyanyi lah kan, ada lagu yang tak tahu apa tu. Aku tidak tahu nama. Aku bilang aku tak apa-apa lagu dah. Tu pun pergi pasang dengar. Allah. Lagu selamba rock tak rock lah. Lepas tu kan dalam radio dia ada siap kiriman lagu tuan-tuan. Yang ni daripada Ipoh ke kampung Darul Hijrah Kuala Kangsar menyampaikan lagu dengan salam rindu kepada abang tersayang yang ada di Johor Bahru. Kita dengarkan lagu kiriman Ziana Zain Bopi tu kan, kepada abang tersayang. Anjir. Lagi nyanyi. Pepada. Bidah besar. Kalau saya sebut dalam bab muzik, kita tu zaman kita bidahnya tu. Bidah juga dalam bab-bab hukum agam. Allah pening kan. Bab akidah macam mana pun saya sebut bab ni, bila sebut bab akidah tu tak kena ngaji tauhid. Ada bidah mereka dalam bab hukum agam, dalam bab fiqh. Tu tuan-tuan kena ngaji fiqh. Nak sebut panjang kan, tu yang kata kena mengaji. Kita ni tak boleh berhenti mengaji pasal banyak benda kita nak tahu yang bila kita tak faham, kita tak tahu dia ni salah tak salah. Dok kalau saya buat misal ni. Tuan-tuan sertailah takaful mukhlisin bohbi. Ikhlas dah bohbi tak bohbi lah, tak ikhlas apa. Takaful ikhlas menjamin masa depan anda, caruman yang begitu sedikit tetapi dengan pulangan yang cukup besar. Jangan lepaskan peluang ini. Dengan bayaran RM5 sebulan, anda dapat menjamin kesihatan keluarga, dapat menjamin kebahagiaan rumah tangga anda, dan jika berlaku kematian, menjamin balu-balu yang anda tinggalkan dan anak yatim yang anda tinggalkan dalam keadaan selesa. Mencarumlah untuk dengan pihak takaful ikhlas RM5 sebulan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Okey tak tu? Judi tuan-tuan, iklan tu. Iklan apa? Iklan insurans judi kan? Insurans judi dalam kaedah syariat. Biasa apa? Bayar sesuatu yang kita tak tahu bayar apa. Kalau tuan-tuan ambil kitab RM10, saya bagi kitab bagi RM10, tu jual beli. Tuan-tuan bagi RM5, jamin. Apa? Kematian, mati, langgak, tarik peri, ini kesihatan nak ni. Bila nak mati? Bila mati bila? Atau bila? Tapi kena bayar setiap bulan dengan setiap minggu lah. Bila nak mati? Tak tahu nak mati bila. Tu duit tu kalau tak kena tak mati macam mana? Duk lebur itu. Yang tu dalam takrif judi. Judi itu tuan-tuan masuk pampir, bagi RM5, dia bagi 5 biji bola. Baling, kena jatuh ambil, tak kena tak ada. Judi itu. Judi itu. Insurans judi kan? Semua insurans judi. Atas nama insurans judi. Insurans kenderaan pun judi. Tapi dah terpaksa ambil, dah tak boleh nak jalan. Satu pandai ngelat lah. Tapi saya pandai. Nanti saya cerita lain. Nak tanya tu, kita banyak pekerah.
Nak tunjuk ajar macam mana nak ngelak tu. Sikit lah tu. Apa saya nak sebut ni? Pasal apa tu? Pasal accident kena jenis-jenis. Tak accident? Macam mana? Apa ni tu? Tobat tu. Judi. Ada yang kena macam ni. Langgar sikit. Alah yang ni tak boleh claim insurans. Buat macam mana? Langgar kuat lagi. Baru boleh claim. Betul macam tu kan? Betul. Jangan tak tahu Jangan tak tahu. Tu zaman lah ni. Sepatutnya tak ada kaedah insurans dalam dunia Islam. Jadi kaedah dia macam mana? Tak ada insurans hang jalan lah. Siapa langgar, bicara, siapa bersalah, hang bayar. Apa pula pihak ketiga duk menyebut gedik-gedik nak jamin? Apa apa? Hang siapa? Dia serupa macam pekan cowboy dulu. Zaman orang putih dekat Amerika apa tu? Penduduk yang duk berniaga kat pekan, kata dia, mai RM5. Apa? Tax bopi lah. Dia pasal tax lah kan. Apa? Untuk menjamin keselamatan bandar ni awak bayar sebulan RM5 kat kami. Tidak kalau nanti awak kena kacau. Apa tu? Penyamun tu kutip duit tu. Untuk kerjaan penyamun lah. Penyamun lah. Yang kaya apa siapa? Ada lah kroni-kroni dia. Kita tak dapat. Bukan pasal dengki. Tapi pasal benda tu salah dalam syarak. Macam mana pun saya nak sebut apa ni? Ada bab judi yang tu. Tuan-tuan takkan faham apa saya nak sebut. Asal nak cerita bid'ah ni. Tuan-tuan takkan faham apa yang dalam bab muamalat, munakahat, jinayat, dalam bab ibadat, dalam bab hukum hakam. Yang tu istilahnya salah dengan syarak. Bila salah nama dia bid'ah. Pasal benda tu bukan ajaran Nabi, bukan kaedah yang ajaran Islam. Apatah lagi benda tu di make up sikit bunyi Islamik. Sekarang takapul akhirat. Takapul akhirat. Dengar lagi sikit ni. Nak sebut tentang bid'ah lagi. Dermalah organ untuk kebahagiaan di akhirat anda sebagai harta wakaf, supaya amal jariah yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain daripada mati busuk dimakan ulat. Maka dermalah organ anda. Okey tak? Okey tak? Bid'ah mungkar tu kan. Pasal organ ada kita sebut itu organ sikit saya tak? Mana boleh derma organ? Derma pun dah tak betul lah. Derma ni mesti milik kita baru boleh derma. Organ bukan milik kita. Tu apa tu? Perkataan tu adalah bid'ah dan mungkar. Jadi kaedah kita macam mana? Kalau boleh tegah. Bid'ah apa? Tak usah dengar. Tak usah buka TV tu. Merepek. Kalau dengar pun pasal apa? Nak tahu hujah dia. Dia cakap macam ni. Salah ni. Macam mana kita nak counter dia balik? Betulkan dia balik. Dia atas percakapan yang disebut benda bid'ah dan benda salah itu. Pasal benda salah, kaedah dia kita tak boleh biar. Dan kita dengar, ikut atau rosak. Satu Quran sebut apa? Perkataan-perkataan Yahudi, perkataan Nasrani. Laqad kafara allazina qalu innallaha salisu salasa. Orang Ta'ala kata kafirlah orang yang kata Allah Ta'ala adalah yang ketiga daripada tiga. Kafir ayat tu. Itu kan saja bid'ah. Dia saja bukan saja bid'ah tapi kafir. Boleh jadi murtad tu kan. Tu macam mana? Betul kan dia? Ni sebab dengar, mana boleh saja-saja pergi dengar majlis hidup itu. Pergi majlis untuk dengar orang duk sebut merepek-merepek dalam bab agama. Mana boleh? Satu kalau dengar saya sebut ni. Tiang kalau kita mengaji ni, tuan-tuan mesti ada ilmu. Kalau ada hak mengajak salah, tuan-tuan kena berhenti kan lah. Dengar tu. Satu tuan-tuan kena ada ilmu. Ada ilmu tahu mana? Nak ada ilmu macam mana Azab baru nak mengaji. Tapi dengar ni sebut. Mengaji kita nak mengaji terang mana? Kita kena mengaji lah. Kita kena mengaji sampai tahap kita tahu orang sebut tu salah. Walaupun orang sebut tu asalnya ustaz kita. Tapi tengok dia sebut pelik dengar lah ni. Dulu tak biasa sebut ni. Kita boleh cam dia punya gelong. Kita mengaji sampai kita boleh kenal. Satu kita mengaji ni kita bukan dengan ta'asuk. Saya nak sebut gini, ta'asuk tu macam mana? Jangan kita mengaji bodoh macam ni lah. Bodoh tu macam mana? Mentang-mentang nama saya lah Bobby Ahmad Rozaini. Bubuh dalam dunia ni Ahmad Rozaini semua betul. Tak betul. Walaupun saya bercakap, tuan-tuan kena dengar saya cakap apa. Betul Ustaz ni cakap. Dan tuan-tuan nak tahu betul macam mana? Tuan-tuan kena ngaji dengan macam saya sebut format dan takrif yang ulama' dah sebut tadi. Bak ngumpat ke tak ngumpat ke, tak mana takrif yang disebut oleh ulama' tu kena pasti elok-elok dengan ilmu yang kita boleh faham. Yang tu jadi sepadan kita mengenal hak dan batil. Mengaji sampai tahap tu ni. Satu tengok saya sebut gini. Kalau saya sebut ni contoh ke saya sebab Ustaz gini. Katalah kita ni ngaji agama pun tak terang mana. Ada orang yang di keliling kita, ada pejabat
kerajaan, jawatan pun jawatan agama, ada mufti, jawatan agama, pegawai takbir agama, qadi, imam dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia orang ni ada benda dia orang sebut merepek. Macam mana tuan-tuan tahu merepek? Sedangkan tuan-tuan tak ngaji agama, dia ngaji agama. Macam mana tuan-tuan tahu? Mufti ni tak boleh pakai mufti. Macam mana tuan-tuan tahu dia mufti? Tuan-tuan apa-apa pun tak tahu. Semua tak reti. Dia mufti. Macam mana tuan-tuan boleh kata mufti tak reti? Tuan-tuan mesti ngaji satu format. Bukan ngaji satu format. Mesti pergi ngaji semua bab. Yang walaupun mufti, tuan-tuan boleh kata mufti ni gelong Mufti ni menjaga kepentingan. Macam mana tuan-tuan boleh tahu? Pasal ada batas-batas ilmu yang tuan-tuan dah faham, dan prinsip-prinsip ilmu tuan-tuan faham, dan dia telah melanggar prinsip tu. Kita mengaji sama hari tu kan. Satu yang mantap ni, guru kena mantap, murid kena mantap. Satu kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu mengaji kan. Tutup guru saya lah masa duduk ngaji dulu, dia ada sebut gini. Dia mengaji tu sampai tahap guru dia katalah baca kitab, dia boleh kata apa? Tok guru tu sebut satu tak jatuh. Apa maksudnya? Tuan faham tak apa maksudnya? Satu tak jatuh, tak ada satu pun silap. Kalau nisbah baca kitab ke baca ayat Quran kan, dia dengar satu pun tak silap. Tuan-tuan tahu pasal apa dia boleh kata satu pun tak silap? Pasal dia pun tahu apa yang silap, apa tak silap. Maksudnya apa? Guru handai, murid pun handai. Ni guru pun gelong, anak murid pun gelong. Pi dulu lah. Kita mengaji sampai tahap tu kan. Guru handai, kita handai. Dia handai sebab ilmu dia, dan dia boleh ajar macam mana kita nak bagi handai. Kalau dia tak ada, kita boleh duduk tempat dia. Kita mengaji macam tu. Saya nak sebut tentang kata kita punya tuntutan ilmu yang sepatutnya kena belajar tu macam mana. Nanti yang atas kita sebut bid'ah tu, macam mana boleh kita bid'ah? Kalau katalah saya buat contoh satu Malaysia apa tu, ataupun katalah dia mau sebut lah ni, kalau prinsip kebangsaan ni yang istilahnya, kalau saya bahasakan bid'ah, dia mungkar dan takut-takut boleh buat kufur tau. Apa dia? Kongsi raya, depa raya, Christmas raya tu salah tu bab akidah tu. Kata mufti tak komen pun, lantak mufti tak komen berdasarkan kaedah akidah tu salah. Kita boleh bagi komen. Maksud apa? Pasal kita ngaji yang belajar daripada kitab yang ulama ajar disiplin ilmunya, yang ni salah. Itulah nak sebut satu-satu bid'ah tu agak panjang. Tapi itulah umum bid'ah tadi, apa-apa perkara yang tak pernah ada pada zaman Nabi, zaman sahabat, dan menyalahi daripada prinsip-prinsip Islam. Yang Islam tak membenarkan perkara itu, tapi mereka dia buat yang istilahnya menyalahi prinsip-prinsip Islam. Kalau mereka dah membuat benda-benda yang tak menyalahi prinsip Islam, itu tak apa. Macam kita ni, pernah tuan-tuan belajar hadis, Nabi ngaji lepas asar, baca kitab Pendamar Bagi Hati, ngaji tasawuf, ada? Macam mana tuan-tuan tak tahu? Tahu tak tahu? Tak ada. Pisah ngaji hadis lah. Apa hadis lah? Tak, kita tahu memang Nabi tak ngajak itu. Nabi tak ada istilahnya kelas formal. Lepas asar, minggu keempat, hari Ahad, tak ada. Nabi tak ajak saya itu tau. Dia apa? Turun ayat Quran, ajak. Tengok masalah apa, ajak. Macam tu. Dia tak ada subjek, hari dan waktu yang terbatas dengan menentukan hari dan tempat. Kita macam tu lah ni. Kita macam tu lah, ada orang ngaji kan? Soal, bid'ah tak? Asal kata nama Rasulullah tak buat bid'ah. Soal, mungkar tak? Pasal apa tak mungkar? Pasal dia menepati ajaran Nabi untuk ilmu. Untuk ilmu ni, ngaji lah. Atas riwayat, atas kata ada Rasulullah sebut, belajar pun negeri Cina. Apa maksudnya? Jauh pun pergi lah. Walaupun pergi belajar kat orang Cina, walaupun orang Arab, pergi ngaji. Maksudnya prinsip ilmu dia buka pintu seluas itu. Anak ngaji lepas maghrib kan, tengah malam kan, lepas isyak kan, lepas subuh, ikut hang. Nak ngaji tasawuf, ngaji tafsir ke apa kan, ikut hang. Nabi ngaji kata tengah malam. Peduli apa Nabi ngaji tengah malam, tapi ngaji bagus tak? Bagus, tak melanggar prinsip Islam. Apa yang saya nak sebut tu ialah nak kata bid'ah ni memang perkara yang tak dibuat oleh Rasulullah, dan benda tu menyalahi prinsip Islam, prinsip agama, baru dipanggil bid'ah. Dan bid'ah tu boleh jadi bid'ah mungkar. Kalau tidak, atas istilah ulama tak membahasakan benda yang walaupun Rasulullah tak buat, tapi benda tu tak menyalahi kaedah syarak, itu tak dipanggil bid'ah. Kalau ada pun disebut bid'ah tu bid'ah hasanah. Sikitlah bahasa-bahasa itu.
Macam mana pun sikit nak syarah tu, syarahkan bid'ah sekali lalu. Mana ada muskil apa? Saya sebut tadi, dia kena ilmu banyak tuan, nak faham bab tu. Nisbah saya nak sebut tentu saja untuk cerita bid'ah. Jadi asal kita bicara bab telinga, jagalah bab ni. Macam mana nak tahu bid'ah? Kena ngaji banyak itu. Dan kata dia, antara benda yang kita tak